أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin yang dikasihi Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayat oleh dua orang sahabat ini, Abi Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berkaitan dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini di antara sahabat yang ketujuh terbanyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis yang diriwayatkan oleh kedua-dua orang perawi ini, kedua-dua orang sahabat ini, yang berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis bila kita sebut berkaitan dengan an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, maknanya hadis ini diriwayatkan, diambil oleh Abi Sa'id dan Abu Hurairah yang ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana hadis berkaitan dengan kata-kata Nabi, di antara perkara yang utama yang dilihat berkaitan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Apa yang Nabi sebutkan? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hadanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Hadis yang dibacakan tadi diriwayatkan, dinukilkan, diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu dalam kedua-dua kitab sahih mereka. Apa makna berkaitan dengan hadis yang dibacakan tadi? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin. Tiadalah yang kena kepada orang-orang Islam itu min nasabin, daripada kesukaran, wala wasabin, dan tidak ada mengena pada orang Islam itu
sama ada berkaitan dengan kepenatan, wala hammin, berkaitan dengan kebimbangan, wala hadanin, keduka citaan, wala adhan, kesakitan dan kemelaratan, wala ghammin, dan juga kesedihan. Hadis ini nak menyebutkan berkaitan dengan kena kepada kita orang Islam ini berbagai-bagai perkara, berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai keduka citaan, berbagai-bagai kebimbangan kepada kita. Hatta syaukatu, sehinggalah sepotong duri, yushakuha, yang mencucuk kita, illa kaffarallahu biha, melainkan dihapuskan dengannya, yakni dengan kesakitan yang dialami tadi, dengan kesusahan yang dialami tadi, dengan kedukacitaan yang dialami tadi, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan dihapuskan dengannya daripada kesalahan-kesalahan ataupun berkaitan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini apa yang nak disampaikan, apa yang nak dinyatakan, apakah daripada hadis ini yang boleh kita ambil pengajaran, yang boleh kita ambil kefahaman daripada hadis ini? Pertama sekali dalam hadis ini nak menyebutkan berkaitan dengan kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang mukmin tidak akan terlepas daripada cubaan, tidak akan terlepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian yang kita hadapi itu ujian yang besar ataupun ujian yang kecil. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan kepada kita dalam Al-Quran berkaitan dengan katanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum. Kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, daripada ketakutan. Allah akan uji kita berkaitan dengan ketakutan. Wal ju', dan juga berkaitan dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemerosotan ekonomi ataupun kekurangan dari sudut harta benda. Wal anfus, dan juga kekurangan dari segi nyawa, yakni berkaitan dengan kematian ataupun kesakitan. Was samarat, dan juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila mana kamu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hujung ayat, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bila mana diuji olehnya dalam apa jua bentuk ujian, hatta berkaitan dengan kesedihan kita ataupun kebimbangan kita ataupun kemelaratan kita ataupun apa jua yang menjadi bebanan kepada kita, asalkan apa yang disebutkan oleh Allah tadi, wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang yang bersabar di atas ujian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hadis ini nak mengingatkan kita berkaitan dengan apa jua ujian yang dikenakan oleh Allah kepada kita, apa jua musibah yang kena kepada kita, tidak kira sama ada kecil atau besar, sedikit ataupun banyak, ringan ataupun berat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kata Allah, wa basyiris sabirin, bergembiralah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi maknanya nak ingatkan kepada kita ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bila mana kita bersabar di atas ujian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan illa kaffarallahu biha, melainkan akan dihapuskan
dosa-dosa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Asalkan kita apa? Bersabar di atas ujian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan berkaitan dengan kesabaran di atas apa yang diuji oleh Allah kepada kita. Kesabaran berkenaan bila mana kita lakukan kesabaran, bila mana kita amalkan kesabaran di atas ujian yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua bentuk ujian. Masing-masing daripada kita ini menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeza, dengan keadaan yang berbeza, ringan ke, berat ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan uji kita, dan ujian berkaitan tidak sama di antara satu sama lain. Kesusahan yang kita alami, kepayahan yang kita alami tidak sama di antara satu sama lain, berbeza di antara satu sama lain. Bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang boleh bersabar di atas ujian berkenaan, dalam hadis ini menyebutkan dengan jelas kepada kita, hadis yang sahih menyebutkan kepada kita bahwasanya akan dikafarahkan, akan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hadis ini nak ingatkan kepada kita, kalau kamu nak dosa kamu diampunkan Allah, dosa kamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jua berkaitan dengan kesusahan yang dialami oleh kita, maka hendaklah kita bersabar untuk mendapatkan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkaitan dengan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dilakukan. Para ulama menyebutkan berkaitan dengan khataya di sini, kesalahan-kesalahan di sini merujuk berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Dan berkaitan dengan perkara ini juga sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini juga, kalau kita selalu baca kitab-kitab hadis, jarang-jarang sekali timbul riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang sekali kita dengar. Sebab Abu Bakar As-Siddiq ini bukanlah di kalangan perawi hadis seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Bukan tak riwayat hadis riwayat, tapi tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma min abdin yuznibu zamban, mana-mana daripada kalangan hamba Allah yang melakukan dosa. Kita pendosa, kita orang yang melakukan dosa. Bila mana melakukan dosa, sudah pastilah kita nak mencari jalan, kita nak berikhtiar agar dosa yang telah kita lakukan itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah dilakukan itu kita minta Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada buku catatan amalan kita. Dosa yang telah kita lakukan, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan segala dosa-dosa yang telah dilakukan, agar bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelesaikan berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan itu, terutama sekali berkaitan dengan dosa kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuhsinut tuhura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perelokkan wuduknya. Kata Nabi, untuk kita bersihkan dosa kita, ketika mana kita nak berwuduk, tidak kira sama ada untuk salat fardu ataupun salat sunat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuhsinu tuhura,
memperelokkan berkaitan dengan wuduk kita. Bila sebut tentang memperelokkan wuduk ini, dalam banyak-banyak hadis yang lain juga Nabi sebutkan. Berkaitan dengan nak datang ke masjid, nak datang ke rumah Allah, tidak kira mana-mana sembahyang, perelokkan wuduk di rumah. Setiap langkah yang kita sampai menuju ke rumah Allah, sampai ke masjid, setiap langkah itu akan dihapuskan segala kejahatan yang telah kita lakukan, akan ditambahkan kebaikan kepada kita. Dalam hadis ini berkaitan dengan kata Nabi, perelokkan wuduk, fayuhsinu tuhura. Bila sebut berkaitan dengan memperelokkan wuduk, maka sudah pastilah kita faham apa maknanya memperelokkan wuduk. Memperelokkan wuduk ini 3 perkara. Perkara yang perlu diberikan ingatan, 3 perkara. Pertama sekali berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun wuduk. Rukun wuduk yang kita sedia maklum ada 6. Pastikan rukun ini dilakukan, dibersihkan, disapu dengan selengkap dan seelok yang mungkin. Yang pertama. Yang kedua, menjaga berkaitan dengan perkara-perkara sunat. Dalam wuduk kita banyak berkaitan dengan perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan ketika mana kita berwuduk. Dalam istilah memperelokkan wuduk. Berkaitan dengan perkara sunat. Maknanya lain daripada yang kita buat 4 perkara itu, tidak termasuk niat dan juga tertib. Berkaitan dengan perkara sunat, antaranya berkaitan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika mana kita memulakan nak berwuduk, ketika mana kita membasuh tangan. Perbuatan basuh tangan ini adalah perbuatan yang disebut berkaitan dengan perbuatan sunat dalam kita nak mengelokkan, nak memperkemaskan wuduk kita. Kemudian berkaitan dengan sunat lagi, di antaranya kita gosok, kita selat, kita jari-jari kita ini, jari tangan, jari kaki, janggut dan sebagainya, hendaklah digosok supaya air itu sampai dengan elok pada permukaan kulit kita. Tangan kita, kaki kita. Ataupun berkaitan dengan perkara sunat yang lain, kita dahulukan yang di sebelah kanan. Mana-mana anggota, antaranya tangan dan juga kaki yang utama, dahulukan yang kanan. Itu berkaitan dengan yang disebut berkaitan dengan sunat. Kita kumur, kita basuh hidung dan sebagainya itu berkaitan dengan perkara sunat. Maknanya perkara kedua yang perlu dijaga. Yang ketiga perkara yang perlu kita jaga, jauhkan daripada perkara-perkara yang makruh ketika mana kita berwuduk. Tinggalkan perkara-perkara yang makruh ketika mana kita berwuduk. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang makruh ketika mana kita berwuduk. Dalam usaha kita nak melengkapkan ibadah wuduk kita, jangan kita lakukan perkara-perkara yang makruh. Apa benda perkara yang makruh dalam wuduk? Pertama sekali, penggunaan air yang berlebihan. Para ulama tengok dalam kitab fiqh menyebutkan makruh bila mana kita berwuduk berlebih-lebihan dengan air yang tidak diwakafkan. Apa maksud air yang tidak diwakafkan? Sebagai contoh, air di rumah kita, hukumnya makruh. Ataupun air sungai, kita gunakan berlebihan, makruh. Air laut, kita berwuduk dengan cara yang berlebihan, makruh. Apa pula air sungai banyak, takkan tak boleh nak ambil wuduk banyak? Makruh kata Nabi. Hatta duduk air terjun sekalipun, basuhnya berlebih-lebihan kata Nabi, makruh. Baik dalam sungai, baik dalam laut, makruh. Dan ianya akan menjadi haram bila mana air tersebut air yang diwakafkan.
Contoh air yang diwakafkan, masjid. Kenapa dikatakan diwakafkan? Makna katanya air tersebut air yang diuruskan, air tersebut air yang dibayar bil dia. Sekiranya kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air, dihukumkan sebagai haram, bukan lagi sebagai makruh. Ada pendapat mengatakan makruh tahrim. Kerana apa? Ianya melibatkan berkaitan dengan pembaziran. Jadi jangan guna banyak-banyak sangat. Jangan guna banyak-banyak sangat. Sekadar guna tak jadi masalah, tapi sekiranya berlebih-lebihan dalam penggunaan, dibiarkan air keluar begitu sahaja, ya, maka dihukumkan sebagai haram, pembaziran. Itu yang pertama, jangan basuh lebih-lebih. Ataupun kita mulakan yang sebelah kiri. Basuh tangan kiri dulu, basuh kaki kiri dulu. Makruh. Ataupun berkaitan dengan kita mengelap air wuduk kita. Mengelap dalam arti kata kita ambil kain, kita lap. Makruh. Habis nak buat macam mana? Banyak sangat. Banyak sangat boleh untuk kita lap dengan tangan. Dengan tangan. Okey. Seterusnya, berkaitan dengan bila mana kita berwuduk, lebih daripada 3 kali basuhan bagi setiap anggota yang kita basuh berkenaan. Lebih daripada 3 kali. Ada yang menyebutkan berkaitan dengan kurang daripada 3 kali. Kerana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepada oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat daripada Arab Badui menyebutkan, aku berwuduk dengan 3 kali. Nabi tunjukkan kepada sahabat berkenaan, inilah cara berwuduk, dibasuh dengan 3 kali. Kalau kamu lebih daripada ini, kata Nabi, kamu telah melakukan kezaliman. Okey. Seterusnya yang berikutnya berkaitan dengan minta orang lain basuhkan untuk kita, minta orang lain wudukkan untuk kita. Boleh berwuduk sendiri tapi minta orang lain wudukkan kita. Orang wudukkan kita ni bila mati, orang wudukkan kita. Ataupun berkaitan dengan keuzuran ada pada kita, tak boleh bangun dan sebagainya, orang wudukkan kita, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau dilakukan dengan cara dia boleh berwuduk tapi dia minta orang lain wudukkan, hukumnya sebagai makruh. Ataupun berkaitan dengan yang disebutkan yang berikutnya adalah kita melampau-lampau dalam memasukkan air dalam hidung, khususnya ketika mana kita berpuasa. Berkumur pun, berkumur bersungguh-sungguh ketika mana kita dalam keadaan berpuasa. Maka itu dihukumkan sebagai makruh. Maka lakukan ketiga-tiga bahagian ini berkaitan dengan perkara rukun, berkaitan dengan perkara sunat, berkaitan dengan perkara makruh, kena ambil perhatian. Lakukan perkara tiga-tiga perkara ini disebutkan oleh Nabi, fayuhsinul tuhura, perelokkan wuduk. Yang kedua, summa yaqumu fayusalli raka'atain, maka dia berdiri mengerjakan salat 2 rakaat. Disebutkan di sini ada pendapat mengatakan salat sunat wuduk 2 rakaat. Tapi dalam hadis ini tidak menyebutkan berkaitan dengan apa salat sunatnya nak dilakukan. Apakah salat nak dilakukan rakaatain, 2 rakaat. Sembahyanglah apa-apa sembahyang yang boleh kita sembahyang 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian minta ampun dengan Allah, kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan kepada kita berkaitan dengan istighfar yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebutkan, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar pada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali
minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa yang telah dilakukan. Dan kita sedia maklum, baginda sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang melakukan dosa. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak berdosa, orang yang maksum, rasul yang diberikan oleh Allah kemukjizatan yang diberikan kepadanya maksum, minta dengan Allah lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 perkara ini hendak dah dilakukan, illa ghafarallahu lahu, melainkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang dilakukan. Maka kita ni dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ini, apa lagi kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita nak apa lagi? Allah dah bagi macam-macam dekat kita dah. Kita minta macam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama juga kita minta, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri aku, ya Allah. Ampunkan dosa semua sekali orang-orang Islam, ya Allah. Tidak terlepas berkaitan dengan doa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mengerjakan ibadah sembahyang, tidak tertinggal berkaitan dengan doa Allahumma ghfirli, ataupun berkaitan dengan Rabbighfirli, ataupun Allahumma ghfir lana dibaca dengan ramai dan seterusnya. Maknanya dalam setiap perbuatan salat yang kita lakukan, selepas daripadanya diikuti dengan doa pohon keampunan. Maka inilah yang nak ditunjukkan kepada kita. Setiap daripada kita ini nakkan Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita daripada sebarang bentuk dosa. Bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh menjahanamkan kita di akhirat kelak. Sekiranya dosa yang kita lakukan tidak diampunkan oleh Allah, na'udzubillah, tidak lain, tidak bukan, kita akan kembali kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira banyak, tak kira sedikit, bila mana tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipenjarakan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia tidak sama, penjara dunia tidak sama dengan penjara akhirat. Ya. Siksaan yang dikenakan di dunia tidak sama dengan siksaan di akhirat. Siksaan di akhirat ini tidak ada masanya berehat daripada menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang masa berterusan menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa henti. Maka sudah pastilah kita nakkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan kita, hapuskan dosa yang telah kita lakukan. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang disebutkan tadi. Antaranya Allah ingatkan kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah ni dia tahu kita ni berdosa. Allah tahu kita ini ada dosa. Allah tahu kita ini ada salah dengan dia. Disebutkan dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak heran hamba-hamba Allah ini, aku tak heran mereka ini melakukan dosa. Aku tak heran pun. Allah tak heran kita ni melakukan dosa. Tapi yang aku heran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, aku hairan kenapa orang yang berdosa ini, manusia-manusia yang berdosa ini tak nak minta ampun dengan aku.
Allah tak heran kita ni buat dosa. Allah tak heran kita ni jahat. Allah tak heran kita ni buat segala-gala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku heran kenapa mereka ini tidak minta ampun dengan aku. Apa maknanya? Allah nak ingatkan kepada kita, kita ini, Allah kenal kita. Allah kenal kita segala-galanya yang ada dalam hati kita, dalam perut kita, dalam ingatan kita, dalam kepala kita, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Dengan manusia kita boleh tutup, dengan manusia kita boleh berselindung, dengan manusia kita boleh buat macam-macam untuk menutup kekurangan yang ada pada kita. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala-galanya. Daripada A sampai Z, Allah tahu. Dengan manusia kita boleh tutup, dengan manusia kita boleh berselindung, dengan manusia kita boleh cakap macam-macam untuk melepaskan diri, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menutup kepada kita keaiban yang ada pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tutup segala keaiban yang ada pada kita. Bila Allah tutup keaiban yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, ingat, terus hubungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau bersihkan segala kekurangan yang ada pada aku, Engkau bersihkan dosa yang telah aku lakukan. Ya Allah, takut aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para ulama juga menyebutkan, andai kata dosa yang kita lakukan ini akan mengeluarkan bau, nescaya kita akan rasa malu dengan manusia yang lain. Kerana busuk disebabkan oleh dosa yang telah kita lakukan, maka ianya akan memberikan kesan kepada kita. Maka hendaklah kita menjadikan berkaitan dengan bersihkan diri kita daripada dosa. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53? Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni melakukan dosa, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira sama dosa kecil ataupun dosa besar, berkaitan dengan dosa, sekiranya ianya berkait dengan anak Adam, carilah anak Adam tersebut, minta maaf dengan dia, minta ampun agar dimaafkan segala kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh minta, tapi dengan manusia kita kena minta direct dia kepada manusia berkenaan, dengan orang berkenaan, dengan orang yang telah kita melakukan kesalahan berkenaan. Itu yang pertama, minta dengan Allah. Untuk Allah hapuskan dosa, kena ada permintaan kita yang disebut berkaitan dengan istighfar. Disebutkan juga dalam hadis tadi berkaitan dengan berulang dan berulangnya permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, banyak melakukan kebaikan. Yang kedua, untuk menghapuskan dosa, untuk menghilangkan dosa, selain daripada berwudu, selain daripada berkaitan dengan bersedekah dan sebagainya, yang kedua ini untuk menghapuskan dosa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan itu, perbuatan baik itu akan menghapuskan as-sayyiat, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan. Maka dalam kehidupan kita, dalam setiap hari, dalam setiap ketika dalam kehidupan kita, carilah mana-mana perbuatan baik untuk kita lakukan. Tidak kira sama ada kepada manusia, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, asalkan ianya perkara yang baik, ingat, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apa jua perkara baik?
Tidak kira sama ada ianya berkaitan dengan anak Adam, manusia, ataupun berkaitan dengan haiwan, ataupun berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, ataupun apa jua perkara yang ada di hadapan kita, kita lakukan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan matlamat yang baik, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kebaikan yang kita nak buat bukan hanya sekadar kepada manusia, hatta kepada haiwan sekalipun. Tak kiralah apa bentuk haiwan sekalipun. Ya, haram ke tak haram ke, tapi utamakan yang halal lah. Kucing dan sebagainya, jaga kemaslahatan dia. Mungkin kita tak suka dengan kucing. Ya, kalau kata kucing itu datang pada kita dan sebagainya, jangan tendang dia. Ya. Kalau ada makan, kita bagilah sikit. Tak nak bagi dia masuk dalam rumah, letak depan rumah. Tak payah pinggan, tak apa, letak kertas, tak ada kertas, letak je dalam tanah, tak apa, bagi. Ataupun dengan tumbuh-tumbuhan, jangan sewenang-wenangnya kita merosakkan tumbuh-tumbuhan. Ibrah, pengajaran daripada ibadah haji sebagai contoh. Kita kena ambil, bukan sewenang-wenangnya kita boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan, tak boleh. Tetapi dengan sebab, maka itu diharuskan. Baik, lakukan kebaikan. Ataupun kita sesama kita berkaitan dengan apa? Kita minta doa. Antaranya yang disebutkan berkaitan dengan doa ketika mana kita melakukan sembahyang, ataupun apa-apa jua yang kita baca berkaitan dengan doa, jangan lupa doa untuk saudara mara kita yang berada di sekeliling kita. Jangan doa untuk kita sahaja. Untuk menghapuskan dosa, sama-sama kita turut untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa kita sahaja yang nak diampunkan, bukan kita minta untuk kita doa untuk dosa kita diampunkan sahaja, bahkan untuk seluruh umat Islam. Jangan kita sekali-kali meninggalkan berkaitan dengan doa untuk sahabat-sahabat kita. Disebutkan sebagai contoh dalam doa ketika mana khutbah Jumaat, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Yang kita baca juga berkaitan dengan doa ketika mana kita salat jenazah. Doa dalam takbir yang keempat berkaitan dengan doa untuk seluruh umat Islam, khususnya berkaitan dengan orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu daripada kita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan berkaitan dengan dosa yang telah dilakukan, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan berkaitan dengan dosa. Dan yang keempat disebutkan di sini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan segala kejahatan kita, di antaranya dengan kita melakukan sedekah. Sedekah ini di antara perkara yang disebutkan juga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya untuk menghapuskan dosa, untuk menolak kemudaratan, untuk menghalang kemudaratan, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan sedekah. Sedekah kita sudah maklum disebutkan dalam banyak ayat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan melipat gandakan ganjaran berkaitan dengan sedekah yang kita lakukan dalam banyak ayat. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, antaranya Allah sebut wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah sebutkan bila mana kita meminjam dengan Allah. Apa makna pinjam dengan Allah? Harta yang kita ada ni kita pinjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpama disebutkan kita ambil harta berkenaan, kita bagi dekat Allah. Maknanya kebaikan yang kita lakukan, wang ringgit yang kita ada, kita ambil, kita bagi dengan Allah. Umpama kita pinjam dengan Allah. Hakikatnya, ianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah nak uji kita tengok, kita sanggup tak bagi. Ganjaran yang disediakan oleh Allah, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan ganjaran berkenaan, walahum ajrun karim, mereka akan mendapat pahala yang banyak,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyakkan berkaitan dengan sedekah ini, di antara perkara yang boleh untuk menghapuskan dosa kita, memberikan kepada kita kemudahan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dan yang kelimanya, senikan diri saya dan juga semua berkaitan dengan istiqamah dalam kita melakukan apa jua kebaikan, khususnya perkara-perkara yang melibatkan berhukum berkaitan dengan hukum wajib untuk kita lakukan, yang bersifat berkaitan dengan fardu ain, ibadah-ibadah yang bersifat dengan fardu ain, hendaklah kita jaga, hendaklah kita pelihara, hendaklah kita pastikan ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang terbaik, ibadah yang terlengkap, ibadah yang boleh kita lakukan dengan sepenuh-penuh hati ketika mana kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada apa yang sebutkan daripada awal tadi, apa poin yang paling utama? Daripada awal tadi, pertama saya nak sebutkan, Allah uji kita dengan berbagai-bagai keadaan, ujian yang ada berkenaan. Ada pada kita sabar, ganjaran disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita, lakukanlah perkara-perkara yang disebutkan tadi. Di antaranya kita perelokkan wuduk kita. Dalam hadis Nabi menyebutkan, bila mana kita berwuduk, akan gugur bersama-sama dengan air wuduk yang kita ambil itu dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selepas kita berwuduk, kita salat 2 rakaat. Selepas salat 2 rakaat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan diingatkan juga berkaitan dengan perbuatan lain untuk menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, di antaranya berkaitan dengan sedekah yang saya sebutkan tadi, ataupun berkaitan dengan amalan berwuduk yang kita lakukan tadi, ataupun berkaitan dengan amal istighfar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa. Jadi yang akhirnya saya nak ingat untuk saya dan untuk semua, berusahalah kita, berikhtiarlah kita agar kita mampu membersihkan diri kita daripada dosa yang telah kita lakukan, dan pada masa yang sama perbanyakkan berkaitan dengan amal kebaikan, amal kebajikan. Moga-moga dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang ada pada kita senantiasa bertambah dan bertambah dan bertambah. Moga-moga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kejahatan dan keburukan kita diampunkan dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada catatan amalan yang dicatat oleh para malaikat terhadap kita. Jadi daripada apa yang saya sampaikan tadi, moga-moga sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada saya dan ingatan kepada semua dalam usaha kita nak menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ciri orang bertakwa adalah berusaha untuk membersihkan diri daripada sebarang keburukan, daripada sebarang dosa. Moga-moga matlamat kita itu diterima dan dipermudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam usaha kita untuk membersihkan diri kita daripada dosa yang telah kita lakukan. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat, ada kebaikan, ada keberkatan untuk sama-sama kita amal, untuk sama-sama kita hadam berkaitan dengan dosa yang telah kita lakukan, dan juga pada masa yang sama juga nak mencari keampunan Allah dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Sekadar itu sahaja untuk kita pada pagi ini. Mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.